Taman-Taman Negara Johor adalah kawasan semula jadi yang diwartakan oleh Kerajaan Johor bagi mengekalkan kepelbagaian sumber alamnya. Terdapat 6 buah Taman Negara Johor, iaitu Endau Rompin Peta, Endau Rompin Selai, Gunung Ledang, Tanjung Piai, Taman Laut Sultan Iskandar, dan Pulau Kukup. Taman Negara Johor Pulau Kukup terletak dalam daerah Pontian di bahagian barat daya negeri Johor. Pekan Kukup boleh dilawati dengan melalui Bandar Pontian dari utara dan Pekan Nenas dari Johor Bahru. Untuk sampai ke Pulau Kukup, anda perlu menyeberangi Selat Kukup dengan bot dari Jeti Kukup. Pelayaran hanya sejauh 1 kilometer dan mengambil masa 10 minit sahaja. Pulau Kukup adalah sebuah pulau yang diliputi sepenuhnya oleh hutan paya bakau seluas 647 hektar dan dataran lumpur seluas 800 hektar. Pulau Kukup amat istimewa kerana ia adalah pulau hutan paya bakau tidak berpenghuni yang kedua terbesar di dunia. Pulau Kukup digazetkan sebagai Taman Negara Johor Pulau Kukup pada 27 Mac 1997 dan dibuka kepada pelawat pada tahun 2003. Pulau Kukup juga diisytihar sebagai tapak Ramsar yang ke-1287 oleh Biro Konvensyen Ramsar pada 31 Januari 2003. Tapak Ramsar adalah tanah lembap berkepentingan antarabangsa. Peranan penubuhan Taman Negara Johor Pulau Kukup adalah untuk menjaga kawasan hutan paya bakau daripada terus diteroka dan juga untuk mengekalkan dan melindungi biodiversiti hutan paya bakau daripada ancaman kepupusan. Pulau Kukup terletak berhampiran dengan perkampungan nelayan yang berusia 120 tahun. Pada awal abad ke-20, Pekan Kukup pernah menjadi pusat pentadbiran bagi daerah Pontian. Kemudiannya, Pekan Kukup mengalami kemerosotan sehingga menjadi perkampungan nelayan yang sepi. Kini, ia telah bangkit semula menjadi sebuah pusat pelancongan yang terkenal. Perbadanan Taman Negara Johor membangunkan pelbagai infrastruktur di kawasan Taman Negara Johor bagi tujuan pentadbiran dan kemudahan pelawat. Pembangunan yang terdapat di Taman Negara Johor Pulau Kukup adalah pusat penerangan pelawat yang menempatkan pejabat pentadbiran, kaunter pertanyaan, ruang taklimat dan galeri maklumat di Pekan Kukup. Di Pulau Kukup dibangunkan Jeti Kompleks Pelawat, Jeti Persiaran, Pelantar pejalan kaki sepanjang 600 meter, Arboretum dengan pelantar pejalan kaki sepanjang 40 meter, jambatan gantung sepanjang 30 meter melintasi Sungai Ular, menara pemerhati setinggi 5 tingkat. Taman Negara Johor Pulau Kukup mempunyai berbagai tarikan seperti menikmati keindahan alam hutan paya bakau melalui jambatan gantung, menara pemerhati dan boardwalk yang disediakan. Ruang galeri maklumat di pejabat Taman Negara Johor Pulau Kukup mempamerkan pelbagai maklumat mengenai kepelbagaian flora dan fauna yang terdapat di Pulau Kukup. Jeti Kompleks Pelawat Pulau Kukup adalah pintu masuk ke Taman Negara Johor Pulau Kukup. Di sini juga disediakan kaunter tiket, tempat taklimat, gerai cenderamata dan ruang menunggu. Taman Negara Johor Pulau Kukup menerima kedatangan pelawat purata sebanyak 35,000 orang setahun. Bermula dari Jeti Kompleks Pelawat, pelawat boleh berjalan kaki sejauh 600 meter
sepanjang pelantar pejalan kaki, melintasi jambatan gantung Sungai Ular dan berakhir dengan menaiki Menara Pemerhati setinggi 5 tingkat di tengah-tengah hutan paya bakau. Di Pulau Kukup, pelawat dapat meneroka dan mempelajari keunikan alam semula jadi hutan paya bakau yang masih berkeadaan baik dan jarang ditemui di mana-mana. Di atas Menara Pemerhati, pelawat dapat melihat kanopi hutan paya bakau yang terbentang luas. Pada masa tertentu juga, pelawat boleh melihat pelbagai jenis burung dan kepulauan Indonesia. Pelawat juga boleh melihat dan mempelajari kepelbagaian spesies flora dan fauna yang unik dengan mendiami hutan paya bakau. Selain itu, kita juga menyediakan berbagai pakej seperti interpretasi alam, menanam bakau, melihat burung dan berkayak. Sambil berjalan di atas pelantar pejalan kaki, pelawat boleh melihat kepelbagaian penghuni hutan paya bakau dengan mudah. Pokok-pokok bakau mempunyai pelbagai jenis akar dan bentuk buah. Antara yang paling unik adalah akar jangkang yang dimiliki oleh bakau kurap dan minyak. Di Pulau Kukup, pelawat juga boleh mengambil bahagian dalam aktiviti interpretasi alam yang dikendalikan oleh kaki tangan taman. Di sini, hidupan fauna yang menarik seperti siput, ikan belacak, ketam, kera, babi hutan, burung pacat boleh dilihat dengan lebih dekat. Sambil berjalan menikmati keindahan alam, papan tanda maklumat memudahkan pelawat mempelajari sendiri kepelbagaian hidupan flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan paya bakau. Di plot kerang, lokan dan siput berongan, hidupan yang unik ini dikumpulkan untuk tujuan konservasi dan pendidikan. Di Pulau Kukup juga terdapat pokok bakau gergasi, iaitu Rhizopora X lamarki yang jarang dijumpai di mana-mana. Ini membuktikan bahawa ekosistem hutan pokok bakau di sini masih berkeadaan sangat baik. Arboretum adalah tempat yang paling baik bagi melihat dengan lebih dekat penghuni hutan paya bakau, terutama ketam rebab dan ikan belacak, serta mengenali pokok-pokok bakau. Di sini terdapat lebih daripada 43 spesies tumbuhan bakau asli dan berkaitan. Pelawat juga berpeluang melakukan aktiviti mesra alam seperti menanam anak pokok bakau di memori bakau. Pelawat juga boleh melalui pengalaman dengan menaiki bot atau berkayak menyusuri Sungai Ular sambil melihat suasana hutan paya bakau yang menakjubkan. Di samping itu, pelawat juga boleh mengambil pakej mengelilingi Pulau Kukup dengan menaiki bot dan melawat pokok paya bakau minyak atau Rhizophora apiculata yang terbesar di Malaysia, di mana ia telah diiktiraf oleh The Malaysia Book of Records. Hutan paya bakau adalah komuniti tumbuhan yang hidup di pesisiran pantai, muara sungai dan di sekeliling pulau yang bertanah berlumpur, di mana ia dipengaruhi oleh kadar kemasinan air laut serta air pasang surut.
Hutan bakau adalah amat penting sebagai tempat perlindungan, pembiakan dan pembesaran kepada kepelbagaian hidupan marin dan darat. Ekosistem hutan paya bakau adalah interaksi antara segala komuniti hidupan yang saling bergantung hidup antara satu sama lain, serta segala benda yang bukan hidup yang terdapat di persekitaran seperti tanah, air, pengaruh air pasang surut dan sebagainya. Di Pulau Kukup telah direkodkan lebih 76 spesies burung, 7 spesies mamalia, 5 jenis reptilia dan 111 spesies ikan marin, serta tidak terkira jumlahnya hidupan tidak bertulang belakang seperti molaska, crustasia, cacing dan sebagainya. Hutan paya bakau merupakan satu sistem semula jadi yang dinamik. Ketika air pasang, air laut akan memasuki dan membanjiri pendalaman Pulau Kukup melalui sungai-sungai. Pelbagai hidupan marin seperti ikan, obor-obor, belangkas, ular air dan sebagainya akan masuk ke dalam kawasan hutan paya bakau mencari makanan. Begitu juga dengan sampah-sampah yang terapung. Apabila air mulai surut, kebanyakan hidupan marin akan mengikut bersama air yang mengalir keluar. Manakala mendapan tanah, bahan-bahan organik dan sampah sarap akan tersekat dan terkumpul pada akar jangkang pokok-pokok paya bakau. Hutan paya bakau amat kaya dengan sumber makanan. Jaringan makanan bermula daripada cahaya matahari membekal tenaga kepada tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tenaga kimia yang tersimpan pada daun-daun apabila jatuh ke tanah akan menjadi makanan kepada kepelbagaian hidupan seperti siput, ketam, cacing dan sebagainya. Kemudiannya dimakan oleh pemangsa seperti ikan, burung dan sebagainya. Akhirnya dimakan oleh pemangsa yang lebih besar termasuk manusia. Pulau Kukup dinominasi oleh 23 spesies bakau asli dan beberapa spesies bakau berukutan. Spesies bakau asli yang utama di Pulau Kukup adalah Abyssinian, Sonaratia, Rhizopora, Bruguera dan Psilocarpus. Di Pulau Kukup juga terdapat spesies hybrid bagi spesies bakau iaitu Rhizopora X Lamarckiae yang berukuran 58.9 dph. Dan spesies hybrid Rhizopora X Lamarckiae ini merupakan spesies bakau yang terbesar terdapat di Pulau Kukup. Di sini pihak kami menjalankan program konservasi seperti menanam semula hutan pokok bakau. Ini bagi memulih kawasan hutan yang terganggu. Benih bakau dikutip dan disemai di tapak-tapak semayan. Anak-anak bakau ditanam semula dengan kerjasama daripada orang awam, pelajar-pelajar sekolah dan berbagai pihak berkepentingan. Di Pulau Kukup terdapat spesies burung semata buaya. Burung semata buaya ini adalah spesies yang sangat terancam di hutan bakau. Dan pihak kami sedang berusaha untuk membiakkan spesies ini melalui plot-plot semayan yang disediakan. Di bawah enakmen Perbadanan Taman Negara Johor 1989, perkara berikut ditegah. Yang pertama, masuk ke kawasan taman tanpa kebenaran. Yang kedua, memburu dan menangkap hidupan liar. Yang ketiga, apa-apa juga aktiviti menebang, memotong dan mengalih tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat, melakukan kerosakan pada harta benda taman. Jika disabitkan kesalahan, denda RM5,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kawasan persekitaran Pulau Kukup amat kaya dengan hidupan marin. Sebenarnya, hutan paya bakau menyumbang bahan organik yang penting sebagai sumber makanan semasa peringkat awal pembesaran kebanyakan hidupan marin seperti udang, ketam dan ikan. Oleh kerana itu, persekitaran Pulau Kukup masih kaya dengan hasil laut, terutamanya udang. Pulau Kukup bertindak melindungi penempatan yang dibina di pinggiran pantai daripada ombak dan ribut yang kuat.
ia juga melindungi sejumlah bot-bot nelayan, perusahaan ternakan ikan dalam sangkar serta pelabuhan penumpang. Terdapat 3 kampung berhampiran Pulau Kukup yang didiami oleh masyarakat Cina dan Melayu. Kebanyakan komuniti di sini bekerja sebagai nelayan, pengusaha sangkar ikan dan perusahaan hiliran berasaskan sumber laut seperti restoran makanan laut, pembuat belacan dan cincalok. Perbadanan Taman Negara Johor membangunkan kemudahan pelawat serta melaksanakan pelbagai program bagi memajukan ekopelancongan, pendidikan dan penyelidikan di Taman Negara Johor Pulau Kukup. Kebelakangan ini, perusahaan homestay yang diusahakan oleh penduduk kampung di sini menunjukkan pembangunan yang pesat. Persekitaran Pulau Kukup menyediakan tempat perlindungan dan mencari makan kepada burung-burung tempatan dan hijrah. Pulau Kukup telah disenaraikan sebagai habitat burung yang penting IBA oleh BirdLife International. Pulau Kukup juga dijadikan tanda arah sebelum burung-burung hijrah menyeberangi Selat Melaka ke Kepulauan Indonesia. Pulau Kukup diancam berbagai isu seperti penangkapan ikan berlebihan tanpa mengira saiz di perairan Pulau Kukup sehingga menjejaskan pemulihan stok anak-anak ikan. Sampah sarap yang terapung terutama plastik dan foam polistiren. Pencemaran minyak dan bahan kimia dari aktiviti pertanian, perkapalan dan perindustrian. Ancaman-ancaman ini secara perlahan-lahan boleh memudaratkan tumbuh-tumbuhan, hidupan marin dan darat yang merupakan sebahagian komuniti hutan paya bakau. Dalam masa jangka panjang, boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem hutan paya bakau. Ancaman yang paling ketara dihadapi ketika ini adalah hakisan pantai yang amat serius. Ini disebabkan oleh fenomena ombak yang ekstrim melanda di sepanjang pantai Pulau Kukup. Ombak yang kuat boleh terjadi disebabkan oleh fenomena perubahan cuaca, aktiviti perkapalan di Selat Melaka, aktiviti bot di sepanjang Selat Kukup dan juga perubahan arus air laut akibat pembangunan yang pesat di persisiran pantai. Perkara yang membimbangkan adalah proses sasaran di mana pembentukan hutan secara semula jadi tidak berlaku di bahagian utara dan timur Pulau Kukup. Kerana itu, Pulau Kukup akan kehilangan tanahnya akibat hakisan tanah tanpa pembentukan tanah baru. Ahli-ahli sains bersependapat bahawa fenomena perubahan cuaca ini berpunca daripada aktiviti-aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Kesannya dapat dirasai di mana hakisan pantai yang serius dapat dilihat di bahagian barat daya Pulau Kukup ketika ini. Adalah dijangkakan Pulau Kukup boleh kehilangan sepertiga daripada jumlah keluasan tanah dalam masa 15 tahun dari sekarang. Tanpa perlindungan daripada Selat Kukup, segala penempatan dan aktiviti ekonomi di pinggiran Selat Kukup akan terjejas akibat ombak dan angin yang ekstrim. Menyedari hakikat ini, Perbadanan Taman Negara Johor telah mengambil pelbagai inisiatif seperti menjalankan program SIPA bagi menyedarkan masyarakat akan kepentingan memelihara hutan paya bakau dan melindungi alam sekitar, menyokong aktiviti tanggungjawab sosial CSR dengan mengadakan program tanam semula pokok bakau dengan berbagai pertubuhan korporat. Perbadanan Taman Negara Johor mensasarkan 10,000 anak pokok bakau ditanam semula dalam setahun.
mengadakan perkongsian bijak dengan pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta institusi pengajian tinggi. Kerajaan Negeri Johor telah mengambil langkah yang bijak dengan mewartakan Taman Negara Johor Pulau Kukup dan juga menganggotai Konvensi Ramsar. Kewujudan hutan paya bakau adalah satu rahmat kepada manusia kerana sumbangannya dari segi ecological services dan sosioekonomik adalah tidak ternilai. Oleh kerana itu, kita haruslah sedar dan bersama-sama bertindak sekarang melindungi dan memelihara hutan paya bakau demi untuk kesejahteraan manusia, alam sejagat dan generasi akan datang.